Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amiratul Salihah binti Semua Azam akan membentangkan pengenalan tentang kefahaman dadah dalam kalangan masyarakat majmuk. Jadi, apa itu dadah? Dadah ialah bahan yang menyebabkan perubahan dalam fisiologi atau psikologi organisma ketika diambil. Ia merupakan satu istilah khas merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna apabila digunakan. Dalam bidang perubatan, dadah merupakan satu bahan yang baik digunakan sebagai ubat untuk merawat penyakit seperti batuk, sakit kepala dan digunakan sebagai ubat tahan sakit. Namun, ia akan menjadikan ketagihan jika diambil secara berlebihan atau disalahgunakan oleh seseorang. Terdapat beberapa ciri dadah. Antaranya ialah dadah merupakan sesuatu bahan yang diperoleh secara haram. Hal ini demikian kerana dadah merupakan salah satu bahan yang dilarang di dalam Malaysia. Dadah dilarang akibat daripada keburukan yang dialami dan kesan-kesan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang individu. Selain itu, ciri lain dadah ialah ia digunakan bukan untuk tujuan perubatan atau digunakan sebagai bahan yang menghayalkan. Dadah akan memberikan kesan yang ketara ke atas sistem saraf pusat iaitu otak dan saraf tunjang. Ini akan menjadikan seseorang yang mengambil dadah itu tidak dapat berfikir secara waras dan keadaan badan yang menjadi semakin lemah. Terdapat beberapa jenis dadah yang dikenali. Antaranya ialah stimulan, depresan, antidepresan, halusinogen dan inhalan. Dadah depresan atau dikenali sebagai dadah penenang diambil bertujuan untuk mengurangkan tekanan jiwa serta melambatkan tindak balas rangsangan. Contoh dadah depresan ialah sedatif, barbiturate dan tranquilizer. Selain itu, dadah jenis halusinogen pula akan menyebabkan pengambil itu berhayal dan berhalusinasi. Dalam bidang perubatan, dadah jenis inhalan banyak digunakan kepada pesakit mengikut sukatan yang ditetapkan. Dadah ini bertujuan untuk mengurangkan rasa sakit dan juga tekanan mental. Ia juga akan menyebabkan pengambil itu tidur. Dadah yang diambil secara berlebihan tidak dianggap sebagai ubat kerana ia akan memudaratkan kesihatan seseorang individu tersebut. Islam adalah agama yang menitikberatkan kesucian jiwa dalam kehidupan manusia tamadun. Kesucian jiwa adalah sebahagian daripada kepercayaan yang melahirkan individu yang mentaati segala syariat dalam Islam. Kefahaman tentang dadah dalam kalangan masyarakat majmuk dapat dipandang daripada pelbagai sudut seperti dari sudut kebaikan dan juga keburukannya. Di sini, kita dapat mengetahui bahawa dadah dapat menyelamatkan nyawa seseorang, namun ia juga boleh membinasakan diri seseorang jika disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Zarifah binti Zainuddin, kad pelajar 2021307155. Isu permasalahan. Yang pertama, penyalahgunaan dadah membawa kepada banyak keburukan. Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu isu terbesar di negara kita. Ianya memberi kesan buruk dari segi psikologi penagih dan keselamatan masyarakat di sekeliling. Statistik pertambahan penagih dadah terutamanya remaja semakin meningkat setiap tahun meskipun pelbagai cara telah diambil bagi menyelesaikan isu ini. Penyalahgunaan dadah kini berleluasa bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, malah remaja yang masih bersekolah juga terbabit. Tambahan pula, remaja sekarang lebih mudah terdedah dengan perkara-perkara yang negatif. Oleh itu, remaja haruslah pandai dan berhati-hati dalam memilih kawan. Jangan pilih kawan yang mempunyai perangai yang tidak baik, kerana lama-kelamaan remaja pun akan terikut-ikut perangai tidak baik itu.
Mereka juga mestilah mempunyai batas dalam hubungan kawan. Jangan terlalu mudah untuk mempercayai kawan. Contohnya, jika mereka mempunyai kawan yang busuk hati atau berniat buruk, lalu kawan mereka meletakkan dadah ke dalam makanan atau minuman remaja. Remaja tersebut akan mula ketagih dan suka untuk melepaskan dadah. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik dan memantau kegiatan rutin harian anak-anak mereka. Jangan seperti peribahasa, sudah terhantuk baru tergadah. Menyesal kemudian tiada guna. Jelaslah di sini bahawa secara umumnya masyarakat di negara kita tahu akan kesan buruk dadah yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku. Sebagai contoh, penyalahgunaan dadah ini akan menyebabkan pelakunya ketagih dan lebih menyedihkan, mereka terus bergantung hidup kepada dadah. Ketagih akan menyebabkan penagih ingin mengambil dan menggunakan dadah pada setiap waktu dan saat, meskipun mereka ingin berhenti daripada mengambilnya. Penagih juga akan hilang kawalan dan tidak akan dapat mengawal emosi mereka jika tidak dapat menghisap dadah. Dadah juga dapat mengganggu tumpuan dan melambatkan proses berfikir akibat daripada ketidakseimbangan fungsi minda. Oleh sebab itu, mereka sentiasa khayal dan tidak sedarkan diri. Hal ini juga mempengaruhi fizikal mereka yang tidak terurus dengan rambut yang serabai serta pakaian yang kotor. Selain itu, penyalahgunaan dadah dapat memberikan impak yang besar kepada badan penagih. Jika mengambil dadah pada dos yang berlebihan, ianya dapat menyebabkan kekejangan otot dan badan akan merasa lemah. Gejala negatif ini bukan sahaja merosakkan akal dan tubuh seseorang individu, malah memberikan kesan dari segi undang-undang. Jelaslah bahawa penyalahgunaan dadah sememangnya satu isu yang besar dan harus ditangani bersama. Masyarakat tidak boleh menyisihkan penagih dadah kerana golongan itu adalah pesakit yang wajar diberikan peluang menerima rawatan dan pemulihan. Oleh itu, semua lapisan masyarakat hendaklah berganding bahu bagi membanteras gejala penyalahgunaan dadah di negara kita ini. Kedua, kurangnya kefahaman dadah dalam kalangan masyarakat majmuk. Kebanyakan masyarakat kini masih kurang jelas tentang isu penyalahgunaan dadah. Mereka merasakan bahawa dadah ini merupakan isu biasa dan sering diperbahaskan. Sedangkan, isu dadah merupakan isu yang berat dan haruslah diambil dengan serius. Jika seseorang itu mengambil dadah dalam dos yang berlebihan, ianya dapat merosakkan kesihatan dan lebih parah boleh membawa maut. Kebanyakan orang yang terjebak dengan dadah ini kerana mereka mahukan sesuatu. Contohnya, para atlet yang menggunakan kaedah dropping bagi meningkatkan tahap keupayaan sukan. Kebanyakannya menggunakan kaedah ini bagi membina lebih banyak otot dan supaya mereka dapat pulih dengan lebih cepat. Namun, penggunaan ubat-ubatan pada dropping ini dilarang kerana mempunyai banyak kesan sampingan yang buruk ke atas atlet tersebut. Penggunaan dadah yang berterusan boleh menyebabkan kesan sampingan pada masa akan datang yang boleh membawa maut. Seterusnya, orang yang mengalami tekanan akan menenangkan diri mereka dengan dadah. Mereka hanya mahukan tenaga dan mencuba dadah bagi menghilangkan stres. Penagih akan mengalami gian atau mengindam untuk menggunakan dadah agar mereka dapat mencapai ketenangan jiwa. Bagi menangani masalah ini, masyarakat hendaklah bersatu padu dalam menghapuskan gejala dadah dengan cara sentiasa buat kempen anti dadah. Kempen perlulah sentiasa up to date mengikut peradaan semasa kerana masyarakat perlu tahu bahawa menagih dadah bukan hanyalah menyuntik diri untuk berkhayal sahaja. Banyak lagi asbab dan kaedah penyalahgunaan dadah yang lain. Dahulu, dadah banyak digunakan untuk aktiviti khayal dan mabuk di kelab malam. Namun, terdapat ramai masyarakat kini yang menyalahgunakan dadah bagi tujuan kerja dan lain-lain. Berdasarkan sumber daripada agensi anti dadah kebangsaan AADK, kadar peratusan yang tinggi bagi penagih dadah adalah di kalangan remaja Melayu. Sedangkan kita tahu dadah itu memang perkara salah dan diharamkan dalam Islam. Ada sebab kenapa Allah melarang hamba-Nya mengambil dadah. Seperti yang kita tahu, dadah memang membinasakan diri. Jadi, marilah kita bersama-sama mencegah gejala penyalahgunaan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Azman dan nombor matrik saya ialah 2021115365. Pada bahagian saya akan mengulaskan tentang objektif berkaitan dengan kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk.
Untuk poin yang pertama ialah mengkaji atau mengenal pasti punca-punca kurangnya kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk. Jadi sebelum itu kita haruslah tahu dan faham apakah sebenarnya itu dadah. Dadah merupakan sejenis bahan yang akan dan boleh menyebabkan perubahan dalam fisiologi atau psikologi organisma manusia semasa diambil. Penggunaan dadah boleh melalui penyedutan, suntikan, merokok, penginesan, penyerapan melalui tampalan pada kulit atau melarutkannya di bawah lidah. Bicara tentang masyarakat majmuk pula ialah merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik yang sama namun hidup terpisah kerana mengamalkan cara hidup maupun adat dan kepercayaan yang berbeza dengan bangsa yang lain. Jadi, di sini kita akan menguraikan tentang punca-punca kurangnya kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk. Yang pertama ialah kurang bimbingan dan pengetahuan yang mendedahkan tentang kefahaman dadah. Apabila menyebut tentang dadah, mereka akan berfikir bahawa tujuan dadah hanya akan memberikan kesan yang negatif. Mereka tidak tahu dan tidak faham apakah itu sebenarnya dadah. Ubat-ubatan yang selalu kita ambil juga dikira sebagai sejenis dadah, tetapi haruslah diambil dalam dos atau kuantiti yang dihadkan. Hal ini kerana jika kita mengambil lebih daripada kuantiti atau dos yang ditetapkan, ia hanya akan memudaratkan kesihatan kita. Masyarakat majmuk, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman, lebih berisiko tinggi dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Hal ini kerana mereka tidak terdedah dengan artikel, pengetahuan maupun berita tentang dadah. Tidak lupa juga kepada mereka yang tinggal di kawasan bandar, yang di mana kawasan ini amat berleluasa dengan penjualan dadah secara haram. Untuk poin yang kedua ialah sikap tidak mengambil peduli tentang kepentingan hidup yang lebih baik. Sikap tidak mengambil peduli tentang kepentingan hidup yang lebih baik juga merupakan salah satu punca kurangnya kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk. Hal ini kerana mereka hanya memikirkan perkara-perkara lain yang tidak melibatkan tentang kefahaman dadah dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan masalah seperti ini, mereka tidak sedar jika mereka telah kian dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Hal ini kerana mereka tidak pernah mengambil tahu tentang perkara tersebut. Gian merupakan gejala atau simptom yang dialami oleh penagih dadah disebabkan tindak balas terhadap keperluan dadah yang diambil daripada kebiasaannya atau dalam proses berhenti daripada mengambil dadah. Antara contoh gian yang boleh diketahui adalah seperti sakit badan, sakit perut serta mata dan hidung berair. Mereka juga tidak sedar jika orang sekeliling mereka mempunyai gejala berikut yang merupakan simptom daripada penyalahgunaan dadah. Hal ini kerana mereka langsung tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan serta pendedahan tentang dadah dan penyalahgunaannya. Sebagai contoh yang boleh diambil daripada poin ini ialah suntikan vaksin COVID-19 kepada semua manusia, tidak kira di dalam Malaysia maupun di luar negara. Penolakan vaksin dan keraguan yang dihadapi oleh segelintir masyarakat merupakan masalah utama yang berlaku di dalam Malaysia dan perkara ini telah dianggap sebagai salah satu fenomena global. Malangnya, sewaktu kes di negara kita masih rendah, golongan anti-vaksin yang lebih dikenali sebagai golongan yang tidak percaya tentang kebaikan yang boleh diperolehi daripada vaksin amat lantang bersuara dan aktif dalam menyebarkan berita-berita palsu mengenai vaksin. Walhal di negara barat, mereka yang menghadapi kemuncak jumlah kes yang lebih awal dan tinggi daripada kita sudah mula mengedarkan dan memulakan program pemberian vaksin secara berkala besar dengan cepat serta berjaya menurunkan kes negara mereka dengan lebih pantas. Amat menyedihkan apabila platform media sosial seperti WhatsApp, Twitter dan pelbagai lagi aplikasi pesanan mudah alih telah menjadi alat yang berbahaya kerana maklumat tanpa bukti dan pengesahan dikongsi dengan lebih mudah dan pantas. Hal ini telah menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat kita termasuk golongan intelektual yang turut mula ragu-ragu dan was-was. Perkara ini berlaku disebabkan akal fikiran yang cetek dan tidak mendalami ilmu dengan lebih mendalam. Oleh itu, sebagai penduduk dan masyarakat yang bersatu hati, perlulah berwaspada dan sentiasa mengingati antara satu sama lain bagi melahirkan masyarakat majmuk yang lebih baik dan berkualiti. Untuk poin yang kedua bagi objektif kali ini ialah mengenal pasti faktor risiko berlakunya penyalahgunaan dadah dalam masyarakat majmuk. Jadi, apakah itu penyalahgunaan dadah?
Penyalahgunaan dadah ialah di mana ia melibatkan penggunaan dadah yang berlebihan dari kebiasaannya dan ia akan mendatangkan perasaan gembira yang melampau atau ketagih bertujuan lari daripada kenyataan. Antara faktor risiko berlakunya penyalahgunaan dadah dalam masyarakat majmuk ialah yang pertama adalah disebabkan tekanan masalah yang dihadapi dan gangguan mental yang dialami. Tekanan daripada masalah yang dihadapi seperti masalah peribadi, keluarga dan kerja merupakan berlakunya penyalahgunaan dadah. Dengan itu, apabila tekanan emosi berlaku secara keterlaluan, seseorang itu akan mengalami kemurungan sehingga tidak mampu berhadapan dengan tekanan tersebut. Bermula daripada itu, sebagai jalan penyelesaian mereka akan mengambil jalan ringkas dengan menjadikan dadah sebagai teman setia yang membolehkan mereka melupakan tekanan yang mereka hadapi. Misalnya, kesibukan ibu bapa sehingga mengabaikan anak-anak mereka sendiri telah menyebabkan anak-anak mereka terasa terasing dan jauh daripada ibu bapa mereka sendiri. Oleh hal yang demikian, anak-anak akan mula melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah kerana kurangnya perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa dalam kehidupan mereka yang menyebabkan mereka terdorong dalam melakukan perbuatan yang akan merosakkan diri sendiri seperti penyalahgunaan dadah. Selain itu, gangguan mental seperti depresi dan keresahan juga merupakan salah satu faktor berlakunya penyalahgunaan dadah. Mereka yang terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan dadah selalunya berfikiran rendah kerana mereka berfikir bahawa dadah mampu dan dapat menghilangkan masalah mereka. Ini kerana apabila mereka ambil dadah tersebut dapat memberikan kesan tenang untuk fikiran mereka. Dengan pemikiran seperti itu, mereka tidak tahu bahawa perbuatan mereka hanyalah penyebab kepada kehancuran diri sendiri. Untuk poin seterusnya adalah kerana kurangnya ilmu pengetahuan. Remaja-remaja malah masyarakat majmuk di negara kita ini tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kesan negatif terhadap penyalahgunaan dadah jika kita mengambil dalam kuantiti yang berlebihan. Tanpa mereka sedari bahawa dadah boleh menyebabkan pemikiran seseorang itu menjadi tidak waras dan gagal untuk membuat keputusan yang rasional dan juga berisiko tinggi, mungkin juga akan membawa ke arah yang lebih serius iaitu maut. Hal ini kerana apa yang mereka tahu adalah dengan pengambilan dadah dapat menghilangkan tekanan dan masalah yang dihadapi dalam hidup yang sebenarnya lagi menghancurkan hidup mereka sendiri. Untuk objektif yang terakhir ialah mengenal pasti langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat majmuk. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita apakah yang dimaksudkan dengan erti sebenar dadah? Secara rasionalnya, dadah merupakan sesuatu yang negatif dan perlu dijauhi dan penglibatan dalam aktiviti penyalahgunaan dadah merupakan satu perkara yang tidak bagus dan telah mengancam negara kita sejak dahulu lagi dan menjadi musuh utama di negara kita, tidak kira di negara kita maupun di negara luar. Dadah memberikan kesan yang buruk ke atas sistem badan serta tingkah laku manusia dan sebagainya. Kesan negatif yang diterima dari pengambilan dadah adalah lebih banyak berbanding dengan kesan yang baik yang boleh diambil. Jadi, terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil dan dilakukan serta dilaksanakan untuk memerangi ancaman dadah. Pendidikan awal dari sekolah tentang kefahaman dan penggunaan dadah. Pengetahuan tentang kefahaman dadah haruslah diterapkan dalam pemikiran pelajar sebelum mereka meningkat lebih berusia agar mereka dapat faham mengenai kefahaman dalam erti dadah. Pendidikan awal dari sekolah tentang kefahaman dadah dan pencegahan pada dasarnya bertujuan untuk mendidik di samping memberikan maklumat untuk menyedarkan pelajar mengenai bahayanya penyalahgunaan dadah sebelum ianya terlambat. Peranan pihak sekolah dalam membanteras masalah ini begitulah penting. Mereka boleh melaksanakan program seperti program pendidikan pencegahan dadah serta program intelek asuhan rohani yang bertujuan dapat memberikan kesedaran kepada pelajar mengenai risiko penyalahgunaan dadah. Dengan yang demikian, pihak sekolah berperanan penting dalam menerapkan budaya pelajar benci dadah seterusnya membantu golongan ini menjauhi najis dadah sebelum ia terlambat dan menjadi lebih parah di mana ia dapat merosakkan masa hadapan mereka sendiri. Aktiviti berkemping haruslah melibatkan penglibatan dalam kalangan para remaja yang sering menjadi sasaran para penjual dadah. Ia mestilah dilakukan dari semasa ke semasa oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Dengan yang demikian, pihak
pihak sekolah berperanan penting dalam membantras masalah ini. Amat penting bagi mereka untuk mengenali dan mengenal pasti penyalahgunaan dadah seawal peringkat sekolah. Untuk poin yang terakhir ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Akhir sekali, pengambilan makanan dan juga mengamalkan gaya hidup yang sihat merupakan langkah yang terbaik untuk mengelakkan diri dari terjebak dalam penyalahgunaan dadah, serta ia dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri. Sentiasa berfikiran positif dalam apa jua hal juga dapat menghilangkan keresahan dan masalah yang mendorong dalam melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sesetengah orang apabila mereka dalam keadaan yang tidak keruan dan dalam keadaan yang bermasalah, mereka akan mengambil jalan mudah untuk menghilangkan tekanan dalam diri mereka dengan cara pengambilan dadah secara salah. Jadi amat disarankan untuk berehat dari sebarang pekerjaan bagi mengurangkan tekanan dan menenangkan tubuh badan dan fikiran dari berfikir tentang masalah yang dihadapi. Akhir sekali, dengan menyertai program bermanfaat pada masa lapang seperti mengadakan kumpulan perbincangan mengenai perkara-perkara berfaedah juga dapat membantu dalam menghindarkan diri seseorang dari terjebak dengan penyalahgunaan dadah serta perkara-perkara lain yang tidak bermanfaat. Justru itu, setiap pihak haruslah memainkan peranan yang penting dalam mengawasi perkara seperti penyalahgunaan dadah dari terus berleluasa. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri merupakan satu perkara yang amat penting dalam kehidupan masing-masing. Terdapat satu pepatah yang menyatakan, lebih baik mencegah daripada merawat. Jadi, dengan contoh langkah-langkah yang diberikan, ianya dapat memberikan panduan dalam pencegahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat majmuk. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Syazwina Amira binti Syamsuddin. Saya akan membentangkan bahagian perbincangan kajian di dalam video perbentangan kertas kerja bagi kumpulan kami ini. Daripada kajian yang telah kami lakukan, kami mendapati bahawa kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk dapat dilihat daripada dua sudut yang berbeza. Yang pertamanya ialah kefahaman dadah dari sudut pandangan agama Islam dan agama-agama lain, dan yang keduanya ialah kefahaman dadah dari segi penggunaannya di dalam bidang perubatan. Kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk yang dilihat daripada sudut pandangan agama Islam dan agama-agama lain. Sebagai contohnya agama Islam daripada surah Al-Baqarah ayat 195 yang membawa maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Walaupun ayat ini diturunkan tentang perbelanjaan infak fi sabilillah, tetapi secara umumnya ayat ini merangkumi semua tindakan yang membawa kepada kebinasaan. Sebagaimana penggunaan ayat ini juga turut digunakan di dalam fatwa Malaysia mengenai rokok elektronik ataupun yang dikenali sebagai vape. Selain itu, agama Buddha juga mempunyai fahaman tentang dadah ini, di mana berdasarkan para baba Sutta Buddha, iaitu sebab-sebab kemerosotan seseorang penganut Buddha tersebut ada menyatakan tentang keburukan penganutnya apabila mengambil dadah. Dan juga Mahaguru Buddha juga ada menyebut dalam Mangala Sutta, iaitu berkah utama ataupun petanda baik tentang kebaikan apabila penganutnya tidak mengambil dadah. Seterusnya, terdapat falsafah agama Hindu yang secara tidak langsungnya membincangkan mengenai masalah dadah ini, dan di antaranya ialah seterusnya, kefahaman dadah dalam masyarakat majmuk dari segi penggunaannya di dalam bidang perubatan pula. Bagi mereka yang tidak tahu, ubat ialah kombinasi bahan-bahan seperti drug, pengawet, pewarna, pengikat, perasa dan perisa. Antara drug yang digunakan ialah dextromethorphan yang boleh kita jumpa dalam ubat batuk, drug opioid yang terdapat dalam ubat tahan sakit, dan mana-mana drug yang digunakan dalam perubatan dan tidak disalahguna. Seterusnya, drug juga terlibat dalam rawatan terapi gantian, iaitu rawatan bagi kebanyakan penagihan jenis dadah heroin dan morfin yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 2005, di mana drug yang digunakan ialah drug jenis metadon. Walaupun metadon mempunyai tindakan yang sama seperti dadah jenis heroin dan morfin, tetapi ianya mempunyai tahap ketagihan dan gian yang lebih rendah. Terdapat dua cara pengambilan rawatan terapi gantian, iaitu direct observed therapy dan dos bawa balik,
di mana direct observe terapi ini akan diawasi oleh ahli profesional kesihatan, manakala dos bau palik pula diberikan kepada pesakit yang telah stabil, memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh doktor. Assalamualaikum, nama saya Khadijah binti Zulkifli. Nombor matrik saya 2021 100 319. Penyalahgunaan dadah memberi kesan negatif kepada sistem badan, tingkah laku dan sebagainya. Jika diteliti, dadah disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri seperti menghilangkan rasa sakit dan lari daripada masalah. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penyalahgunaan dadah ialah peranan ibu bapa. Kerana peranan ibu bapa ini sangat penting dalam memastikan anak-anak mereka tidak terjebak dalam masalah ini. Seterusnya, pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah merupakan langkah awal untuk membendung penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Pendidikan ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada remaja tentang bahayanya penyalahgunaan dadah. Di samping itu, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan untuk mengurangkan penyalahgunaan dadah dengan menganjurkan kem motivasi. Melalui kem motivasi ini, masyarakat boleh mengisi masa mereka dengan perkara yang berfaedah. Seterusnya, setiap masyarakat perlulah mempunyai kesedaran diri dan mengambil berat tentang kesan penyalahgunaan dadah. Kesedaran diri ini penting untuk membentuk minda yang positif. Akhir sekali, semua pihak termasuklah ibu bapa, guru-guru, masyarakat dan kerajaan perlulah berganding bahu untuk memerangi penyalahgunaan dadah. Rumusan yang dapat dibuat daripada kajian ini ialah pengharaman dadah dapat dilihat di dalam Islam kerana ia memabukkan dan menghayalkan seseorang jika disalahgunakan. Hal ini bertambah jelas dengan wujudnya dalil-dalil berkenaan dengan pengharaman dadah melalui kaedah qiyas illah terhadap pengharaman arak. Penyalahgunaan dadah dan kurangnya fahaman tentang dadah boleh memberi kesan yang bahaya terhadap sesebuah masyarakat. Dengan ini, semua pihak terutamanya ibu bapa, guru-guru, pihak berkuasa perlu berganding bahu dalam meningkatkan fahaman tentang dadah dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan diri daripada salah gunakan dadah. Masalah ini bertepatan dengan firman Allah SWT yang menyuruh manusia agar tidak mencampakkan dan melibatkan diri mereka ke dalam kebinasaan dan melampaui batas. Seperti ayat berikut yang bermaksud, wahai orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surah Al-Ma'idah ayat ke-87. Menyedari bahawa masalah dadah yang semakin rumit dan kompleks ini, masyarakat dan pihak berkuasa berperanan penting untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang keburukan dadah. Hal ini kerana masyarakat yang sihat dapat memupuk masa depan yang lebih cerah dan harmoni. Jika masalah ini dapat dibendung dan difahami, maka ia akan memberikan impak yang lebih baik dalam masyarakat dan permasalahan dadah bakal menemui penghujungnya. Sekian, terima kasih.